Wassalatu wassalamu ala asrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih. Saya pertama-tama mengucapkan kepada Presiden Lembaga Kaunseler Malaysia, seluruh jawatan-kuasa, para pegawai, rakan-rakan kaunselor berdaftar yang sama menuntun, juga kaunselor sekolah lawan yang berdaftar, tuan-tuan, puan-puan yang sama menuntun ya, TV Lembaga secara langsung malam ini. Alhamdulillah, saya pada malam ini telah dipilih oleh Lembaga Kaunselor untuk menyampaikan satu perkongsian dalam satu tajuk, apakah sikap kita dalam mendepani bencana atau musibah. Ya. Ada 4 kunci kata di sini sebelum saya melaburkan bicara saya. Pertama, apakah itu menyentuh tentang persoalan, apakah. Kemudian sikap, apa itu sikap? Sikap dapat kita huraikan merujuk kepada satu set emosi, kepercayaan dan tingkah laku terhadap objek, terhadap orang, terhadap benda atau peristiwa tertentu. Dan sikap sering kali disebabkan oleh pengalaman dan juga pengasuhan. Sikap ini juga merupakan sebenarnya tajuk penting dalam kajian bidang psikologi sosial. Ya. Dan kalau kita bercakap tentang sikap ini, ada sikap yang menjelaskan tentang berat sebelah, bias, sikap berhati-hati, sikap berkecuali, sikap bermusuhan, sikap endah tak endah, sikap lembab, sikap lemah lembut, sikap mementingkan diri sendiri, sikap optimistik, sikap ortodok, sifat permisif, sikap remeh, sikap sambil lewa, sikap tenang dan yakin, sikap terus terang, dan sikap waspada. Nanti kita huraikanlah bagaimana sikap ini terhadap perkara yang sedang kita hadapi hari ini. Kemudian mendepani bermaksud kita berdepan, kita menghadapinya, dan bencana itu adalah sesuatu musibah, kecelakaan yang menimpa, sama ada di berupa banjir besar, tsunami, gempa, kebakaran, kemusnahan atau luput harta benda, penyakit yang menular seperti kita masih juga berdepan dengan virus Corona 19 dan kita mengharapkan bahawa bencana tidak akan menimpa kita. Umumnya apabila kita ditimpa bencana, umumnya bahawa seseorang itu akan jadi panik, menggelabah, risau, bimbang, gundah gulana, sedih, hilang harapan dan putus asa. Itu umum. Ya. Sebenarnya apa yang menimpa manusia sebenarnya, atau nama pun disebut musibah atau kecelakaan itu sebenarnya, untuk pengetahuan umumlah para pendengar sekalian. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, ya, bahawa setiap musibah yang menimpa
makhluk manusia ini atau juga makhluk alam ini sebenarnya adalah telah tertulis, ya, telah tertulis di dalam kitab Tuhan atau disebut di dalam kitab Luh Mahfuz, ya. Ini kitab Tuhan, kitab azali, ya, di mana Allah telah berfirman yang mafhumnya atau maksudnya pada ayat 22 surah Al-Hadid, surah besi, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab, iaitu kitab Luh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sepatutnya sikap kita tidak menjadi orang yang menggelabah, orang yang panik, orang yang hilang punca, risau, takut, sedih, pilu. Kerana bencana yang telah menimpa, yang akan menimpa, yang bakal menimpa, sebenarnya kalau kita faham agama, Tuhan telah mencatat di dalam kitab Tuhan, Luh Mahfuz, bahawa telah diingatkan kita sejak mungkin 1400 tahun yang lalu bahawa kita pasti akan ditimpa dengan bencana atau musibah ini. Atas tujuan apa sebenarnya Allah menurunkan bencana dan juga ujian ini? Allah lanjutkan pada ayat 23 yang mafhumnya, kata Tuhan, kata Allah, kami jelaskan dan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput atau hilang dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi berbangga diri. Ada dua perkara di situ yang kita lihat bahawa Allah telah menyatakan kepada setiap manusia sebenarnya bahawa apa yang akan menimpa, yang bakal menimpa, yang telah menimpa, yang sedang kita hadapi, yang berbentuk bencana dan ujian, telah Allah jelaskan dan Allah catat dah, dan pasti akan berlaku. Ia sebagai ujian kepada manusia, supaya manusia apabila diuji, pertama, dia harus meningkatkan kesabarannya. Dan apabila diberikan nikmat, diberikan keberuntungan, dia bersyukur. Ini dua sifat sepatutnya kita bersedia dan kita miliki supaya kita dapat selari dengan apa yang telah Allah jelaskan tadi. Ya. Bencana, ujian itu, Allah kata, telah aku nyatakan awal-awal bahawa ia tetap akan berlaku kepada kamu. Jadi, supaya kamu dapat bersiap siaga. Lanjutan daripada apa yang Allah sebut ini, saya teringat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sampainya ke Madinah Al-Munawwarah, daripada Mekah berhijrah, ada 4 pesanan dia kepada penduduk Madinah. Dan ini harus menjadi iktibar dan juga ibrah, pengajaran kepada kita umat manusia. Apakah pesan Nabi Muhammad yang pertama bila setibanya ke Madinah? Pertama, Nabi kata, wahai penduduk Madinah, hendaklah kamu menyebarkan salam. Apa maksudnya di situ? Supaya kita saling kenal mengenal dan sayang menyayangi. Maknanya bila kita duduk di taman, duduk di satu tempat, kita ambil pesan Nabi Muhammad itu. Supaya nanti kalau berlaku sesuatu bencana, kita akan dapat saling tolong-menolong. Kerana kita telah sejak mula menyebarkan salam. Salam itu sejahtera. Mengucapkan antara satu dengan lain. Dari saling kenal dalam erti yang tersirat, saling kenal antara
orang Islam, orang bukan Islam, penduduk di dalam taman itu, di dalam kampung itu, dalam mukim itu saling kenal mengenal. Sebab itu pertama-tamanya Nabi kata sebarkan salam. Yang kedua, berikan makan. Apa maksudnya? Tengok kalau berlaku bencana, apa perkara yang paling utama sekali apabila berlaku banjir yang dikatakan tidak sangka, tak disangka-sangka banjir besar baru-baru ni ya. Pertamanya, mereka bukan nakkan pakaian ataupun bukan nakkan yang lain ya, yang TV ke yang apa. Yang pertama mereka nakkan yang sesuatu yang boleh dimakan ya, bukan barang basah macam sayur, ikan. Macam mana mereka nak masak? Yang penting kita bawa makanan. Itu sebab dia kata berikan makan. Maknanya telah ada perancangan ya. Apabila kita sampai ke satu tempat tu, kita harus ingat ya, apabila berlaku bencana kesusahan, pertama yang kita harus ingat bahawa selain mereka perlu diselamatkan ialah mereka perlu makan. Sebab itu berilah makan ya. Yang ketiga, eratkan silaturahim. Maksudnya di sini silaturahim itu ialah orang-orang yang terdekat, adik-beradik, ipai-duai kita ya, jiran tetangga kita, itu orang-orang yang utama itu ya. Rapatkan silaturahim ya, supaya saling kenal mengenal, kasih sayang. Kalau berlaku bencana itu kita sudah bersedia ya. Dan yang keempat, yang terakhir, iaitu Nabi sebut ketika orang tidur, bangunlah solat malam. Apa maksudnya yang tersirat di situ ialah di sinilah yang kita manusia ini terlupa bahawa Tuhan itu maha berkuasa ya. Kita bukan saja perlu mewujudkan kasih sayang sesama manusia, wahablum minan nas, tapi kita harus mengikatkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu antara amalan yang terbaik selain fardu iaitu sembahyang malam yang dapat menguatkan rohani kita, keyakinan kita, kerana ketika ditimpa bencana, bahawasanya tiada yang dapat menolong kita. Cuba ya tuan-tuan boleh gambarkan, kalau ada penduduk-penduduk yang tinggal di atas bumbung, ya, keseorangan, siapa yang dapat membantunya? Kalau dia berada jauh, putus segala hubungan. Dan akhirnya manusia yang di atas bumbung itu akan mencari Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang dapat menolong dia. Begitulah yang dimasukkan sikap manusia terbina ya, apabila datang ke suatu tempat itu, yang pertama berkasih sayang. Jangan sikap kita mementingkan diri sendiri, tidak kisah tentang orang lain ya. Itu sebab Nabi kata sebarkan salam. Yang kedua, beri makan. Beri makan. Sikap untuk memberi ya, bukan meminta tetapi banyak memberi ya. Kerana ketika bencana dan juga sesuatu ujian yang berat seperti ini, orang lain memerlukan pertolongan kita, terutama keperluan asas ya yang disebut keperluan fisiologi need tadi ya, iaitu mereka bukan nak rumah, mereka bukan nak kemewahan, mereka nakkan makan sebab untuk kelangsungan hidup ya dalam keadaan yang susah itu. Yang ketiga tadi, Nabi berpesan kepada penduduk Madinah, mana berpesan kepada kita sikap yang ketiga iaitu eratkan silaturahim sesama dalam rumah kita, sesama adik-beradik kita yang terdekat, jiran tetangga dan masyarakat sekitar kita. Itulah orang yang utama yang boleh tolong kita dulu ya. Nak harapkan orang yang jauh-jauh daripada mana-mana, orang yang terdekat itu ya. Jadi sikap itu yang telah dinyatakan oleh Nabi harus ada ya sebelum berlaku, dan kalau berlaku benda itu sudah dapat dilaksanakan dengan baik ya.
ada disebut oleh Nabi Muhammad SAW ini menjadi suatu kebaikan kepada kita ya, untuk membina sikap dalam mendepani segala bencana dalam malapetaka yang mungkin kita tidak pasti bila akan berlaku ya. Ada disebut oleh Nabi 4 golongan manusia yang tidak akan dijamah oleh api neraka. Maksudnya bila manusia ini tidak dijamah oleh api neraka, artinya manusia ini ahli syurga. Dalam arti kata, manusia ini ialah manusia yang mempunyai sikap yang baik. Yang pertama, siapakah manusia yang tidak akan dijamah oleh api neraka? Api neraka tak jamah dia. Sangat mulia dia. Disebut sikapnya hayin dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Melayu kita ni, orang yang cool, tenang, disebut hayin. Hayin ni tenang. Walau apa pun yang berlaku, dia tak hiruk pikuk. Dia biasa cool saja. Ya, sebab dengan sifat tenang kita boleh berfikir, boleh membuat tindakan yang rasional ya, dapat membuat usaha-usaha yang baik. Tapi bila kita menggelabah, kita sentiasa resah gelisah, maka segala keputusan kita biasanya akan gagal. Dan juga kita tidak boleh buat tindakan yang baik sebab kita dalam keadaan tertekan ya. Jadi siapakah orang yang pertama disebut oleh Nabi yang tidak dijamah api neraka? Ya, sikapnya ialah hayin, sikap yang cool ya, yang tenang ya, yang sangat mutmainah ya. Sesuai dengan Allah berfirman, ya Tuhan nafsu mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang ya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan engkau berpuas hati dengan apa yang Allah beri ya. Ya, itu dia. Surah Al-Fajr ayat yang terakhir. Ya ayyatuhan nafsu mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Okey. Watak atau sikap yang kedua yang tidak akan dijamah oleh api neraka ialah watak atau sikap yang lain. Lain ni dalam bahasa Melayu lemah lembut tutur bicaranya. Tak menyinggung perasaan orang, tak menyakiti hati orang bila bercakap. Bila bercakap tu lunak, sangat bermakna dan sangat bererti kepada orang lain ya. Tidak menengking, tidak kasar, bahasa tutur bahasanya. Yang ketiga, golongan manusia yang tidak dijamah api neraka, orang yang qarib. Orang Melayu pun sebut qarib, rapat, dekat. Dekat dengan jiran, dekat dalam anak beranak, dekat dengan suami, dekat dengan isteri, dekat anak-anak. Kemudian pergi keluar kepada jiran tetangga, jiran kepada komuniti. Dia sangat rapat. Sangat rapat. Jadi dalam mendepani apa pun, bencana ke, ujian-ujian ke dari Tuhan, yang Tuhan kata pasti Allah akan turunkan dan telah tercatat dalam kitab Tuhan, maka dia tidak jadi masalah. Ya? Dia sentiasa menyantuni. Seperti para kaunselor sukarelawan ya, dia pergi ke tempat-tempat di mana perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang terkesan daripada COVID dulu ya, juga yang terkena musibah banjir baru-baru ni ya, di pusat-pusat perkumpulan itu, mereka menyantuni itu. Itu sikap-sikap sifat yang sangat mulia ya, yang qaribun, yang rapat, dekat ya, menyantuni ya. Tidak mudah watak seseorang dan juga sikap orang yang keras, dia tidak akan boleh mendekati orang ya. Sebab orang-orang yang dalam keadaan terkesan itu biasanya dia memerlukan sokongan psikologi ya. Sokongan psikologi selain keperluan makan, keperluan tempat tinggal sementara untuk berteduh, dia perlukan sesuatu sokongan daripada psikologi ya, kejiwaan ya, kerana seperti manusia biasa apabila berlaku bencana seperti mana yang saya katakan tadi, tentunya dia akan rasa susah hati, cemas,
bimbang, takut berlaku lagi banjir, dan nanti kalau dia balik macam mana keadaan rumahnya, itu perlu diberi sokongan psikologi lah. Jadi orang-orang yang macam mana ya yang boleh mendepani keadaan begitu, itu tentu orang-orang yang mempunyai sikap yang qarib. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka ialah orang-orang yang sahal. Sahal ni dalam bahasa Melayu ialah orang yang suka memudahkan urusan orang. Saya ulang balik apa yang telah disebut oleh Nabi. Nabi kata kepada sahabat, mahu tak aku beritahu kepada kamu ada 4 golongan manusia yang akan tidak disentuh oleh api neraka. Tentu sahabat-sahabat kata, tentu kami mahu ya Rasulullah. Apa dia? Yang pertama, orang yang tidak disentuh api neraka, orang yang mulia, orang yang menjadi ahli syurga, orang yang sangat disayangi di bumi ini ialah orang yang sentiasa tenang. Yang kedua, sentiasa lemah lembut tutur bicaranya, lain. Yang ketiga, qarib, rapat, dekat, menyantuni orang lain, ya. Dan yang terakhir, mudahkan orang lain, memudahkan orang lain, ya, memudahkan orang lain. Ya. Okey, jadi kita mengetahui bahawa sikap-sikap itu sebenarnya yang perlu ada apabila sesuatu bencana yang dikatakan tadi pasti akan menerima, ya. Dalam ayat 155 suratul Baqarah Allah sebut, pasti aku akan uji kamu dengan sedikit kesusahan hati, hilang sumber rezeki, sumber pendapatan, hilang orang-orang yang disayangi, hilang segala yang kau ternak, yang kau tanam, ya, binatang ternak mati dan tanaman-tanaman musnah dilanda dengan banjir besar atau diserang oleh bena perang atau diserang oleh tikus, ya. Jadi Allah telah terangkan bahawa pasti aku akan uji kamu. Itu yang manusia sebut sebagai ini bencana, bencana alam. Itu belum masuk lagi tsunami yang menimpa, ya. Ya, datang air yang kita tak sangka-sangka, ya, setinggi 20 meter, ya, menenggelamkan sebuah perkampungan, ya, macam di Aceh tu, ya. Satu daerah Mulabuh hilang, tak ada dalam peta Aceh lagi dah, ya. 8 tahun yang sudah, ya. Itu berlaku, ya. Malaysia ni hanya terkesan beberapa sajalah di hujung-hujung di kawasan Kedah sana dan Perak, ya. Kerana mungkin agak jauh, ya. Perjalanan air itu telah terkena di kawasan Pulau Sumatera dan terkesan kepada pulau-pulau di Pulau-Pulau Andaman, ya, Ceylon, Pulau-Pulau Andaman dan juga Aceh, ya, Bandar Aceh. Jadi sikap yang diperlukan, ya, dalam kita menghadapi bencana seperti mana yang dijelaskan tadi, ya. Ya, sikap-sikap yang telah digariskan tadi bukan sikap yang berat sebelah, ya, bukan sikap yang berkecuali, ya, bukan sikap bermusuhan, endah tak endah, ya, tetapi sikap-sikap yang positif, ya, yang saya jelaskan tadi berdasarkan pada firman-firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam keadaan kita berdepan dengan bencana, sikap-sikap yang baik, yang positif itu perlu ada, ya. Kita tidak boleh bersikap mementingkan diri sendiri, ya, sikap sambil lewa, sikap yang bermusuhan, ya. Tidak ada gunanya, ya. Bayangkan kalau kita sendiri ditimpa dengan musibah dan bencana, tentunya kita rasa sangat sedih, ya, kalau tidak ada orang datang membantu kita. Dan kita rasa bersyukur, ya, kalau sekiranya
selama ini kita punya sifat yang kejam, punya sifat yang mementingkan diri, tetapi rupa-rupanya orang-orang yang memusuh kita yang datang membawa makanan, yang menyantuni kita, ya. Itulah. Jadi sekurang-kurangnya sifat-sifat itu telah mengubah kita daripada sikap-sikap yang negatif kepada sikap-sikap yang positif, ya. Ingin saya senaraikan balik, ya, jelaskan balik bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah atau bencana. Yang pertama, kita kena menerima setiap musibah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Sebab kita tahu bahawasanya air itu makhluk Tuhan. Angin yang meniup kencang itu adalah makhluk Tuhan. Gempa yang berlaku, ledakan lawa gunung berapi, ataupun apa saja sebenarnya sama statusnya dengan kita. Tetap di sisi Allah, di sisi Tuhan, makhluknya. Maka kita kena terima dengan tenang, ya, dengan tenang, ya, dengan ikhlas, ya, supaya kita tidak tertekan, ya, tertekan. Sebab saya percaya dan kita banyak pengalamannya bahawa setiap ujian dan bencana yang menimpa, di penghujungnya ada pelangi, ada mentari, ada sinaran harapan. Allah telah berfirman kan dalam Al-Quran, ya, inna ma'al usri yusron, ya, setiap kesusahan pasti ada cahaya yang menerangi, ya. Tuhan tidak bersifat zalim kepada kita. Allah sekadar nak uji kita. Pertama, Allah sekadar nak uji, ya, tidak boleh soalkan, sebab itu hak Allah, hak Tuhan. Tak kisah siapa, miskin, kaya, tua, muda, ya, termasuk Perdana Menteri, Yang Tuan Agong, ya, hamba saya, Allah saja nak uji. Itu yang pertama. Bila ujian datang, kita kena terima, mungkin ini Allah nak uji, ya. Seperti mana ayat 2 surah Al-Mulk, ya, bahawasanya aku kata Allah jadikan mati dan hidup ini semata nak menguji kamu siapa yang paling baik amalannya, ya. Itu Allah punya sukalah. Allah nak uji begitu, ya. Kita kena redha. Yang kedua, kerana kita banyak salah sebenarnya, ya. Banyak dosa, banyak kesilapan. Jadi Allah uji kita untuk nak dibersihkan kita punya kesalahan. Sebab setiap orang matlamatnya nak masuk syurga dan tidak boleh masuk syurga jika kita berdosa. Jadi sebenarnya hikmahnya, tujuannya Allah turunkan ujian ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Jadi jangan kita memandang sesuatu benda itu dalam pandangan kita, ya. Kerana Allah Maha mengetahui, ya. Dan ketiga, ujian yang ditimpa ini kerana ini dah bala lah. Dah diingatkan, kawan-kawan dah ingatkan, alim-alim ulama dah ingatkan, para kaunselor dah ingatkan, kita masih membuat perkara yang salah, maka Tuhan turunkan bala. Bukan ujian lagi, tapi bala, ya, di dunia ini, ya. Selepas mati itu lain cerita, tapi di dunia, ya. Macam mak rempit dan dinasihatkan jangan merempit-rempit, dia kata tak terror dan sebagainya, tiba-tiba berlaku kemalangan, patah tulang belakangnya dan dia terlantar dan tak boleh bergerak, dia paralyzed, ya, total paralyzed, ya. Jadi itu balasan yang dikenakan kerana keingkarannya, ya, dan kesombongannya. Itu nak cakap macam mana? Tapi yang dua tadi, Tuhan nak uji, terimalah, ya. Tuhan nak uji. Tuhan nak tengok di mana siapa manusia yang terbaik pada sisi Tuhan. Yang kedua, mungkin kita ada salah, baliklah ke pangkal jalan, ya. Okey. Yang kedua, bila kita berdepan dengan musibah, kita harus bersikap sabar. Sikap sabar. Ya, sikap sabar. Dalam Quran tu berulang-ulang kali. Fasbir ala ma asaba. Ya ayyuhallazina amanu sabiru was-sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, perkuatkan sabar kamu, bersiap-siagalah kamu. Dan bertakwalah kamu. Takwa tu maknanya apa?
Buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan tegah. Mudah-mudahan Allah akhiri ayat, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Ayat 200 ayat terakhir surah Ali Imran. Saya ulang balik ayat itu. Ayat itu baik untuk kita amalkan mulai malam ini. Macam saya amalkan, letakkan tapak tangan saya di dada sebelah kanan. Kemudian tangan kiri saya pegang tangan kanan, tapak tangan kanan tu untuk sokong, saya baca dengan tartil. Saya ulang balik baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maknanya apa? Wahai orang-orang beriman, kitalah tu. Tuhan kata, sabarlah kamu ya, kuatkan lagi sabar. Sabar tak cukup, kuatkan lagi, pelipat gandakan sabar kamu. Yang ketiga, bertakwalah kamu. Kalau kamu nak dapat pertolongan Allah, kasih sayang Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah tegah. Itu namanya takwa. Dan Allah berjanji di situ, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan, keberuntungan. Sadaqallahul azim, maha benarlah kalimah Allah yang maha benar itu. Tadi pun dah tutup ni, saya buka lah sikit tangan saya sembuh sekat dada saya. Bila saya baca tu setiap lepas solat fardu. Dulu saya ni pun kurang sabar. Jadi dengan amal begitu, alhamdulillah sikit-sikit ya, saya dah boleh terimalah, tak cepat naik darah ya. Jadi sikap kita bila berdepan dengan musibah yang kita rasa memang tak suka, jadi kita dah boleh bersedia, kita sabar, kita ikhlas ya. Dan yang ketiga, sikap kita kena banyak berdoa. Sebab itu hikmahnya pada perkara 4 tadi, bila Nabi Muhammad sampai ke Madinah, Nabi Muhammad kata, di mana orang lain tidur, kamu bangkit sembahyang malam. Maksudnya di situ kekuatan batin rohani itu kena kuat. Tak cukup dengan ilmu, dengan PhD, dengan ijazah dan bintang-bintang kerabat kamu, tetapi kekuatan rohani itu perlu. Itu kalau kita faham tafsiran ayat tadi atau tafsiran makna yang Nabi kata, pertama, hendaklah kamu sebarkan salam. Yang kedua, beri makan. Yang ketiga, eratkan silaturahim, adik-beradik, jiran tetangga. Dan yang keempat, orang lain tidur lena, kamu bangun solat malam. Bukan solat fardu, itu dah fardu. Solat malam sebagai solat tambahan. Ya. Yang keempat, sikap muhasabah diri. Ya. Bila berlaku sesuatu tu, kita buat check and balance. Ya. Yang kelima, ujian itu membuatkan kita bertambah kuat sebenarnya ya, bukan bertambah lemah ya, bertambah kuat. Dan yang terakhir sekali, sesuai dengan apa yang Allah firmankan tadi, wala yusri wala yusra ya. Hendaklah kita yakini bahawa setiap kesusahan pasti Allah beri kemudahan. Macam banjir besar ketika zaman Nabi Nuh ya, di dalam kitab Taurat ya. Kitab Taurat Allah jelaskan, Allah berjanji bahawa Allah tidak akan tenggelamkan seluruh makhluk manusia seperti zaman Nabi Nuh. Janji Allah itu kepada manusia, Allah ciptakan pelangi. Jadi pelangi itu sebagai simbolik ya, sebagai satu harapan ya, bahawasanya setiap dugaan dan bencana ini di penghujungnya selain ujian Allah itu, Allah nak uji kita, Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik ya di dunia dan nanti di syurga. Itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat membentuk, membangunkan sikap-sikap yang baik ya dalam kita mendepani ya bencana dan musibah. Ingat, bencana dan musibah ini Allah telah jelaskan dalam Quran ayat 22, 23 surah Besi, surah Al-Hadid, bahawa Allah telah menyatakan dengan jelas bahawa kamu tak perlu panik, tak perlu budah gulana, tak perlu bimbang ya, sebab ini janjinya Tuhan akan tetapkan ya. Mudah-mudahan kita menjadi tambah bersabar dan bila kita diberi nikmat kita menjadi hamba Tuhan yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Engkau bersyukur, nanti Tuhan tambah. Wala in kafartum, jika engkau kufur, engkau tak sedar diri,
engkau ingkar perintah Tuhan, engkau bongkar, engkau sombong pentingkan diri sendiri, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nanti kau akan menerima azab yang sangat pedih yang kau sendiri tidak dapat menahannya. Wallahu alam. Terima kasih. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kerana sama mendengar. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Sama Cik Saidin. Satu perkongsian yang sangat menarik. Ya. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kaunselor dan penonton untuk malam ni. Dan semoga kita berjumpa lagi di slot yang seterusnya besok. Besok 27 bulan kita ada satu slot lagi. Cuma yang ni kita tak dapat nak livekan ke YouTube lagi. InsyaAllah besok mungkin kita akan livekan lah. Okay, sekali lagi terima kasih Tuan Haji. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.